Assalamualaikum. Kali ni cikgu nak jawab fungsi trigo, iaitu bab yang graf fungsi ni awak dah belajar kan. So hari ni cikgu nak ajar dua benda ni lah, sudut positif dan sudut negatif. Okey, jadi asas bagi trigonometri adalah cikgu nak ajar dulu perkaitan antara sikan, kosikan dan kotangen. Okey. Asas bagi trigonometri, fungsi trigo yang wajib awak ingat adalah yang pertama, sin. Kita ada sin, kita ada cos, kita ada tangent. Okey, secant, cosec, theta, cotangent. Okey, sin theta, cos theta dia stand alone je. Kalau tangent theta, dia boleh jadi juga sin theta per dengan cos theta. So kalau awak nampak dalam soalan tu sin theta per cos theta, maksudnya awak boleh convert kepada tangent theta lah. Okay, sin theta maksudnya tangent nama dia ada dua. So secant theta adalah sama juga dengan nama lain bagi secant theta adalah 1 per cos theta. Macam mana? Okay, cosec theta adalah 1 per sin theta. Okay, ingat Okay, macam mana nak bezakan dua benda ni? Awak tengok nombor ketiga, huruf ketiga, huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Ni pertama, ni kedua, ni ketiga. Huruf ketiga adalah C. So kalau C maksudnya 1 per cos theta. Ni yang cosec ni huruf ketiga dia apa? 1, 2, 3. Sin maksudnya 1 per sin theta. So kalau cotangent, ni cotangent ni huruf ketiganya adalah tangent. T maksudnya dia 1 per tangent theta. Okey, 1 per tangent theta ni sama juga dengan 1 per tadi tangent theta ni adalah tangent theta sama dengan sin ni, sama dengan ni kan. Okey, sama dengan sin theta per cos theta. Jadi disama juga dengan cos theta per sin theta. Maksudnya semua benda ni dia banyak nama Jadi cotangent theta sama dengan 1 per tangent theta, sama juga dengan cos per sin theta. Wajib ingat. Okey, ni yang pertama. 6 asas ni wajib ingat asas. Okey, kena hafal. Okey, yang kedua, teorem Pythagoras. Okey, selagi cikgu nak ingatkan awak, ingat yang apa ni, sin theta tu, sin theta sama dengan ingat soh kahtua tu kan. So cikgu dah awak hafalkan soh kahtua. Yang cikgu tahu adalah yang ni sin theta bersamaan dengan opposite per H. Okey, cos theta bersamaan dengan adjacent per H. Adjacent tu maksud bersebelahan. Tua tu maksudnya tangent theta bersamaan dengan O per A. Okey, ingat ni kena ingat ni. Maksudnya tangent O per A, so O per A. Okey, A H maksudnya A per H. O H maksudnya O per H. Okey, ni dalam bahasa Inggeris lah. Cikgu ingat gitu. Awak tahu lah, awak ingat tentang benda, tapi awak kena ingatlah O ni opposite. O ni opposite maksudnya bertentangan, tentang. Okay, A ni adjacent maksudnya bersebelahan, Okay, H ni hypotenuse maksudnya yang paling, hipotesis pula dah, hypotenuse yang paling panjang. Maksudnya kalau bentuk segitiga ni, hipotenuse adalah sisi yang paling panjang ataupun yang berhadapan dengan sudut 90 darjah. Ni sudut 90 darjah, hadapan dia adalah hipotenuse. Okey, so kalau sudut theta di sini, yang berhadapannya kita panggil O, yang bersebelahan dia kita panggil A. So kalau sudut theta di sini, yang bertentangan ni kita akan panggil O. Sini akan jadi A. Sini H ni tetap kekal lah. H ni tetap kekal. Jadi kena ingat, kalau sin theta maksudnya apa ni, O per H, betul tak? O per H. Jadi kalau O per H, kalau theta cikgu di sini, theta cikgu sini, okay, theta cikgu sini. Jadi kalau O per H
Contohlah cikgu letak sini 345 nilai dia. Okey, cikgu letak sini 3, cikgu letak sini 4, cikgu tengok sini 5. So kalau sin theta, kena faham basic ni. So kalau sin theta maksudnya O dia 3, H dia adalah 5 ni. Ni H kena tahu H. Okey, 3/5. Okey, kalau cara nak cari cos theta maksudnya A per H. Jadi cos theta awak A awak adalah 4 yang bersebelahan, yang tengok sebelah dia 4/5. So kalau tangent theta maksudnya sin theta bahagi dengan cos theta. Jadi sin theta tadi awak dapat dah 3/5 bahagi dengan cos theta 4/5. Ni kira sendirilah guna kalkulator. So kalau soalan dia nak cari secant theta maksudnya 1 per cos theta, maksudnya 1 per cos awak tadi 4/5. Gitulah. Ni basicnya. Okey, basic kena tahu cara nak guna sin cos soh kah tua tu macam nak guna. Okey, satu lagi okey, yang kedua yang perlu awak tahu ialah sukuan. Okey, sukuan ni satah kartes. Ini adalah satah kartes. Dia akan ada sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Sukuan pertama nama dia adalah sudut tirus. Okey, sudut tirus. Okey, maksudnya kalau ikutkan kosong, ni 0 darjah, ni 90 darjah, ni 180 darjah, 270 darjah, pusing lagi 360 darjah. Jadi di sukuan pertama kita panggil sudut tirus, iaitu sudut berada di antara 0 hingga 90 darjah. Yang kedua, sudut cakah. Awak tahu dah kalau dia sebut sudut cakah saja, maksudnya dia berada di antara 90 hingga 180 darjah. Okey, yang ni sudut refleks. Sudut refleks. Okey, sudut refleks. Sudut refleks dua benda ni lah. Dia ada 3 je sampai sini. So berada di antara 180 hingga 360 darjah. Ni kawasan dia. Sudut refleks berada di antara kawasan 3 dan 4. Okey. Okey, dekat satah kartes ni juga awak kena tahu. Okey, ni awak kena tahu benda ni apa ni? S cikgu buat bahasa warna lain lah. Awak kena ingat ni, saya suka tengok kartun. Okey, dia punya key dia nak ingat. Saya suka tengok kartun. Okey, apa maksud saya ni? Maksud saya ni adalah semua. Okey, semua. Semua apa? Semua sudut, semua ni adalah positif. Semua tu maksudnya semua sin, tangent, cos, semuanya positif. Okey, semua. Yang pertama. Okey, S yang kedua adalah tempat duduk sin. Okey, tempat duduk sin. Maksudnya di sukuan kedua ni hanya sin yang positif. Maksud kalau ada cos, kalau ada tangent, dia akan jadi negatif. Kena ingat ni. Kena ingat. Cikgu nak padan ni lah, serabut lah dulu. Okey, ingat kalau tempat duduk yang kedua ni, sukuan yang kedua ni hanya sin yang positif. Kalau cos dengan tangent, dia akan jadi negatif. Okey. Yang ketiga adalah tangent. Okey, yang ketiga tangent. So maksudnya sukuan ketiga hanya tangent yang positif. Okey, kena ingat, hafal ni. Hanya tangent positif. Bila ada sin dengan cos, dia akan jadi negatif. Ingat ni lah, saya suka tengok kartun. Okey, kalau K ni maksudnya cos yang positif. Okey, semua yang lain semua negatif. So sin dengan tangent akan jadi negatif. Okey, kena ingat, kalau sukuan pertama semua nilai positif belaka.
Okey, yang kedua sin positif. Yang ketiga tangent. Okey, tengok. Okey, yang tu yang kedua Yang kedua kena ingat. Hafal belaka tangent fungsi trigo ni. Kalau awak hafal semua benda ni, memang boleh jawab dengan senang-senang je. Okey, yang ketiga sudut-sudut khas. Okey, sudut-sudut khas tolong salin nota-nota cikgu daripada atas sampai bawah ni tolong salin. Sudut-sudut khas. Okey, awak kena, biasanya soalan dia akan suruh awak kira tanpa menggunakan kalkulator. Kalau soalan dia kata kira menggunakan kalkulator, memang awak boleh guna kalkulator saja, tapi dia perlu langkah kerja. So kalau nak kira, perlunya sudut-sudut khas ni. Okey, sudut-sudut khas macam gini. Perlunya sudut-sudut khas. Okey, so yang pertama, dalam sudut-sudut khas ni akan ada dua benda, iaitu satu, awak kena hafal, tidak diberi dalam exam. Okey, tidak diberi dalam periksa. So yang pertama, awak kena tahu segitiga sama sisi. Okey, segitiga sama sisi. Dia dalam sudut-sudut khas ni ada dua benda, iaitu segitiga sama sisi dan juga segitiga sama kaki. Okey, segitiga sama sisi ni maksudnya awak lukis segitiga. Okey, awak lukis segitiga je, kecilkan dulu. Macam mana nak buat? Awak bentukkan segitiga yang sama sisi. Okey, kalau sama sisi, semua sama sisi, automatically-nya, kalau ikut pengetahuan sedia ada, sepatutnya awak tahu sini akan jadi 60, sini akan jadi 60, semuanya akan jadi 60 darjah. Segitiga sama sisi. Okey, kalau segitiga sama kaki pula, dia kaki je sama. Okey, kaki dia sahaja yang sama. Maksudnya kaki dia ni kaki, ni kaki. Kaki dia sama panjang. Bila sama panjang, dia sama juga sudut. Okey, dia sama sudut. So nanti dulu. Hak ni sama kaki nanti dulu. So segitiga sama sisi dulu. So segitiga sama sisi, macam mana kita nak wujudkan? Okey, kita dalam sudut-sudut khas ni dia ada 3 benda yang awak perlu tahu, iaitu sudut 30 darjah, sudut 45 darjah dan sudut 60 darjah. Dah faham cikgu cerita ulang banyak kali. Okey, sudut 30, 45, 60 biasa ditanya. So daripada segitiga sama sisi ni tadi, kita potong. Kita potong 2. Okey, kita potong 2. Okey, kita potong 2. Potong 2, kita padam. Okey, bila kita potong tengah-tengah gini, dia akan jadi segitiga macam ni ya. Segitiga gitu. Okey, kita nak yang hot ni je, sebelah saja. So sini 60. Okey, sini asal 60, bila potong 2 kita akan dapat 30 darjah. Okey. Tadi sisinya sama kan, sisi dia sama, jadi sini 2, sini 2, sini 2, sisi sama. So kalau sisi sama, sini akan jadi 2 juga, sini akan jadi 1. Okey, ni 2, sini 1 kan, 1 kan, sebab tadi 2 belah 2 gini, kita akan dapat 1 lah. So sini nak cari, bukan 2 bukan 2, gunakan teorem Pythagoras. Okey, jadi cara nak dapat ni, macam mana nak dapat ni, kita guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras lah. Kalau awak tahu, awak ingat balik. Ni hypotenuse kan, ni hypotenuse. Jadi nak cari hak ni, hypotenuse mesti tolak hak ni. Okey, nak cari hypotenuse, hak ni mesti tambah dengan ni. Awak ingat lah. So nak cari hak ni, maksudnya awak kena 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 punca kuasa. So 2 kuasa 2 4 tolak 1 kuasa 2 1 punca kuasa. 4 tolak 1 3. So punca kuasa 3. So jawapan awak di sini punca kuasa 3. Jangan ambil dalam perpuluhan, tak boleh. Perpuluhan tak boleh So okey, nak cari tengok sini So nak cari sin theta, sin 30, nak cari sin 30. Tengok 30 duduk sini kan, 30 duduk sini, 30 duduk sini. So sin maksudnya soh,
sin maksudnya O per H. Maksudnya O ya 1, H dia 2. So 1 per 2. Okey. 45 ni hot ni nanti kita buat. Okey, 60. Sin 60. So kalau sin 60, kita tengok daripada 60 ni lah. Tengok daripada 60, sin maksudnya O per H kan. O per H. So O per H. Jadi O dia adalah sek 3 per 2, H dia 2. Jadi jawapannya adalah sek 3 per dengan 2. Okey, dia tambah jawapan dalam perpuluhan Kalau awak tekan kalkulator sin 60, awak akan dapat jawapan perpuluhan. Dia tambah gitu. Dia nak dalam bentuk ni. Sin 60. Awak dapat point. Tambah. Dia nak dalam bentuk sek ni lah. Okey, cos theta. Okey, kita tengok 30 lagi. Cos theta 30. So kalau 30, kalau cos A per H, kah kan? A per H. Jadi kalau ni sudut 30, A dia adalah sek 3 per dengan H. So sek 3 per dengan 2. Okey, cos 60. Okey, tengok 60 dekat 60 ni. Kah A per H. So awak akan dapat 1 per 2. Okey, tangent 30. Tangent O per A. Tangent O per dengan A. Okey, toa. So toa maksudnya opposite per adjacent, bersebelahan. 1 per sek 3. So 1 per sek 3. Kalau 60 pula, toa O per A, sek 3 per 1. So sek 3 per 1. Sek 3 je lah. Sek 3 1 sama dengan sek 3 je lah. Okey, segitiga sama kaki. Okey, dia lukis gini, dia lukis terbalik segitiga sama kaki, dia lukis terbalik gini. Okey. Kakinya sama, ini yang sama kakinya. Okey, tadi cikgu lukis gini sama kaki. Boleh je, tapi buat gini lagi mudah lah, nampak sikit. Okey. So, tadi dekat sudut 60 tadi, kita sudut ni tadi 2 nilai dia. Okey, 2. So, kalau yang ni sama kaki, nilainya 1. So, sini berapa? Sini kena kira. Sebab ni 90 darjah. Guna teorem Pythagoras So, 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 sama dengan punca kuasa. 1 kuasa 2, 1. So, punca kuasa 2. So, jawab di sini akan dapat punca kuasa 2. Okey, dekat sama kaki ni nilainya 1. Dekat punca kuasa 2 kena cari. Jadi, kalau 90 situ, sini akan dapat berapa? Sini akan dapat 45. Sini akan dapat 45. So, total untuk segitiga ni adalah 180. Okey. So, bolehlah cari sin 45. So, sin 45, ambil lah sudut mana-mana pun. Sini ke sama. Okey, so, O per H. So, 1 per sek 2. 1 per sek 2. Kah. Okey, so, kah. Ni kah. Kah tu bersebelahan dengan H. So, 1 per sek 2. Toa. Okey, kalau tangent toa. 1. 1 per 1 kan. 1 per 1 sama juga dengan 1 lah. Okey, 45 toa. Ni 1 Okey, dapatlah. So, awak kena tahu benda ni wajib tahu. Ataupun awak kalau rasa macam, kalau awak rasa benda ni susah lah cikgu, awak hafal je. Sin 30 1 per 2. Sin 45 1 sek 2. 60 sek 3 per 2. Hafal saja nilai ni. Okey. So, yang ketiga, yang ini yang kedua sudut-sudut khas Yang ketiga adalah sudut pelengkap.
Apa itu sudut pelengkap? Okey, kita tengok Sudut pelengkap ialah, awak tengok dekat sini, dekat atas ni. Okey, sini awak boleh tengok dekat atas ni. Cuba awak tengok yang sama. Yang mana yang sama Yang mana sama? So, sin 1/2 ni, 1/2 ni sama dengan 1/2 ni kan. Maksudnya nak kata bahawa sin 30 sama dengan cos 60. Okey. Yang kedua, yang mana lagi sama? Cuba tengok. Sek 3 ni sama ni kan. Maksudnya sin 60 sama dengan cos 30. Okey. Okey, tengok. 1/3, 1/3. Okey, yang ni. Jadi, daripada sini, kita boleh buat kesimpulan bahawa sin theta bersamaan dengan cos 90 tolak theta. Dia sama. Okey, sebab apa dia kata 90 tolak theta? Kita tengok ni 60. Daripada 60 ni hasil daripada ni theta kan, ni theta, ni 60. Maksudnya 90 tolak theta tadi. Tolak theta, tolak 30. Awak dapatlah 60. Jadi 90 tolak theta. Awak ingat gitu. So, cos theta sama juga dengan sin 90 tolak theta. Diterbalikkan saja. Okey. Ada lagi. Bukan sin cos saja. Kita akan ada cosec theta sama dengan secant 90 tolak theta. Okey, ni berpasangan. Ni pasangan dua. Okey. Kalau ni pula secant theta pula bersamaan dengan cosec 90 tolak theta. Hafal je lah. Ingat. Ni pelengkap. Okey. Pasangan yang ketiga adalah tangent theta. Tangent theta sama dengan cotangent 90 tolak theta. Dan cotangent theta bersamaan dengan tangent 90 tolak theta. Ni kena hafal kena hafal. Ia berpasangan. Dia terbalikkan saja sebenarnya. Sin theta, kalau sin theta, cos tu 90 tolak theta. Kalau cos theta, sin tu yang tolak theta. Tinggal pula dah. Tinggal 90 sini. Okey, so ni pun kena ingat. Okey, kena ingat. Wajib ingat. Okey, so yang ketiga, sudut khas yang kedua, yang ketiga. Okey, cuba kita tengok soalan. Diberi bahawa sin 77 0.9744. Nah, cos 77 0.25. Sin 77 cos 77. Cari nilai bagi step ambil kod 13. Cos 13. Macam mana nak cari cos 13? Sedangkan sini dia tak bagi apa-apa nilai pun. Dia bagi cos 77. Jadi awak kena ingatlah cos theta sama dengan sin 90 tolak theta. Jadi cos tadi 13. So cos 13 sama dengan sin 90 tolak, sebab tetanya 13, sini pun akan jadi 13 lah. Okey, tolak 13. So awak akan dapat sin 77. Betul tak? So sin 77 dibagi nilai 0.9744. Okey. Kalau dia bagi gini, awak tak ada tekan kalkulator je. Dia bagi maklumat kat atas ni. Dia awak tak boleh tekan kalkulator. Cos 13 tak boleh. Okey. So, B pula. Ni A. Okey, B. Besar sangat tulisan cikgu. Okey, B. Cosec 13. Okey, cosec 13. Okey, sama dengan secant kan? Secant 90 tolak theta. Jadi secant 90 tolak 13. Awak akan dapat gitu. Sebab nilai ni sama Ingat rumus dia. Cosec 13 dia berpasangan dengan
Secant ni cosec bersamaan berpasangan dengan secant. K sebenarnya bahasa Inggeris ni. Bahasa Inggeris cikgu buat salah. Okey. So, awak akan dapat secant 77. Masalahnya secant ada ke kat sini? Tak ada kan? Secant 77 tak ada. Jadi, awak tahu kan secant 77 bermaksud apa? 1 per cos kan? 1 per cos 77. Kena ingat yang ketiga. Huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Yang ketiga ni cos. Maksudnya 1 per cos 77. Jadi, jawapannya ialah 1 per cos 77 ada tak berapa? 0.225. 0.225. Okey, tekanlah kalkulator, dapatlah jawapan. Okey. C sama juga ke tangent 13. Okey, sama dengan tangent 90 tolak dengan 13. Jadi tangent 77. Okey, tangent 77 ada ke dalam maklumat? Tak ada. Tapi awak tahu tangent tu adalah sin per dengan cos. Jadi sin 77 per dengan cos 77. Sin 77 ada? Ada. Jadi 0.9744 bagi cos 77 ada? Ada. 0.225. So, dapatlah jawapan. Okey. Ini contoh 4. Contoh 5. Diberi cos 63 sama dengan K. Dengan keadaan K lebih besar daripada 0. Cari nilai yang berikut dari sebutan K. Okey, cos 63. Cari nilai bergeser. Okey, cos 63K. Jadi awak lukis dulu. Dia punya apa ni? Dia punya segitiga. Okey, ni 63. Okey, K. Cos 63 maksudnya K per 1. Cos 63 sama dengan K tu per 1. So, kalau cos tu maksudnya kah kan? Kah maksudnya A per H. Jadi, dekat sini 63. A-nya adalah sebelah ni. Ni A. Ini akan jadi H. Ni A, ni H. Jadi, A-nya adalah K. H-nya adalah 1. Jadi, sini. Ni nak cari macam mana? Kena, ni hypotenuse kan? Hypotenuse. Ni hypotenuse. Kalau hypotenuse, nak cari hot ni, hypotenuse kita tolak hot ni. Kena ingat teorem Pythagoras. So, 1 kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 2 tolak K kuasa 2 punca kuasa. So, sini akan jadi 1 kuasa 2 tolak K kuasa 2 punca kuasa. Okey. Jadi, soalan A. Dia nak cari sin 63. Sin 63 bermaksud O per H kan? So, O per H. Jadi, 63 O per dengan H. H-nya 1 ni. Jadi, awak akan dapat 1 kuasa 2 tolak K kuasa 2 per dengan 1. Okey, per dengan 1 saya tulis tak apa sebab dengan 1. Okey, siap. Okey, B. Sebab dia kata K lebih besar dari 0. Okey, B. B pula sin 27. Okey, macam mana nak cari? Sini ada apa? Sini 63. Sini sin 27. Macam mana nak buat? Jadi, kaitkan hot tadi. Sin 27 sama dengan cos 90 tolak 27. Kan? So, cos awak akan dapat 63. Okey, cos 63. Dia kat yang sudut pelengkap tadi. Cos 63, dapatlah 63. So, carilah cos 63 kah. Kah maksudnya 63 kah. A per dengan H. Jadi, A dia K, H dia 1, sorry. K per 1 ataupun K. Okey, C. Cosec 27. Cosec 27
Ada tak nilai cosec 27? Okey, cosec 27 bersamaan dengan apa ni? Secant. Secant 90 tolak 27 kan. So secant sama dengan 63. Dah ada ke secant dalam maklumat ni? Tak ada. So tukarkan secant kepada sudut yang inilah 1 per cos. Sebab tepat ketiga okey, so cos 63. So 1 per cos 63 berapa tadi? K. So 1 per K. Itu jawapan dia. Okey. So kerja awak ialah ni itu je lah dulu. Segi hak ni. B ni sin kuasa 2R bermaksud sin R darab dengan sin R. Jadi awak cari sin R, nilai dia darab dengan nilai satu lagi. Okey, yang sin ni awak cari cos R, sini awak cari sin R. Apa tu awak cari cosec R. Senang je. Okey.